Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni, sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Masih lagi duduk dalam kata pengarang lagi, belum masuk lagi, masih lagi duduk kata pengarang. Muka surat 5, 8 daripada atas, Jawi. Rumi muka surat 7, atas sekali. Tujuh atas sekali, dan kurungan tu kan. Ya. Rumi 7, Jawi 5, muka surat 5, 8 daripada atas dalam kurungan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa awjabal ibadi ma'rifata awsafihi wa ahkamihi wa alzamahum imthala amrihi wa nahyihi. Artinya, dan wajib bagi segala hamba mengenal sifatnya dan segala hukumnya. Wa aujabal ibadi, dan diwajibkan segala hambanya, kita lah, untuk ma'rifah, kenal. Disebut kenal Allah lah. Nak kenal dengan cara awsafihi wa ahkamihi, kenal Allah dengan cara sifatnya, dengan cara kenal sifat-sifat Allah. Dan diwajibkan segala hamba, maksudnya wajib lah. Siapa yang tak belajar kenal Allah, maka berdosa. Jadi kalau kita faham dalam perkara ni, kenal Allah dengan kenal sifatnya, dia kata, dengan mengenal sifatnya. Kalau bahasa lain kita boleh kata sifat 20 tu lah, ataupun sifat 13 lah. Maknanya wajib lah, wajib. Kadang-kadang bila kita sebut wajib, kita faham tak wajib tu? Wajib kenal Allah, kenal Allah dengan cara mengenal sifatnya. Yang paling masyhur 13 sifat. Yang masyhur 20, sifat 20 kan. Tapi sebenarnya fadha'in 13. Kita faham tak wajib? Mari kita tengok, betul tak kita faham? Wajib kita sebut wajib kenal Allah melalui sifatnya. Tapi betul ke kita faham ianya wajib? Cuba kita tengok. Kita sembahyang, kita datang sembahyang jemaah. Kadang-kadang masa tu tak ada dah masa pun. Masa yang kita ada, kita ambil sedikit untuk solat.
Sebab apa kita ambil sedikit masa kita untuk solat? Sebab kita kata ianya wajib. Sebab tu kita ambil masa. Cuma kita sembahyang jemaah lah. Kita kata ianya wajib. Sibuk macam mana pun kita akan ambil sedikit masa untuk solat. Sebab tu kita boleh sembahyang maghrib, isyak, subuh. Sebab kita tahu ia wajib dan kita rasa ianya wajib. Kita ni lah yang ada dalam ni. Yang tak ada dalam ni, tak tahulah dia sembahyang ke tak. Kalau tak sembahyang, dia tak rasa wajib. Dia tahu wajib tapi dia tak rasa wajib. Jadi kita tak payah bahas mereka. Kita ni yang dok ada dah, yang dok sembahyang. Kebanyakannya sembahyang di masjid surau. Kadang-kadang sembahyang kat rumah. Tengok biasa sembahyang kat rumah tu sikit aja. Tak banyak sangat. Dan banyaknya sembahyang di masjid surau. Dan kita rasa kita ambil sedikit masa yang kita ada tu untuk solat kerana ianya wajib. Tapi pernah kita fikir, wajib mengenal sifat-sifat Allah, wajib belajar kenal Allah ni wajib juga. Wajib dah sama dengan sembahyang. Malah wajibnya lebih daripada sembahyang lagi. Tapi kalau kita perhati, orang tahu ia wajib. Mungkin dia tahu, mungkin dia tak tahu. Ianya wajib. Yang mana lepas sembahyang maghrib balik. Dalam keadaan ada pengajian sifat ni. Sifat ni lah. Kalau ceramah ke apa, kita tak apalah. Kita nak cerita ada membincangkan, ada pengajian di kawasan dekat dengan kita berkaitan dengan sifat Allah. Sebab wajib kan. Tapi kita tak teringin pun nak pergi. Malah kalau kita dah datang masjid surau, kita sanggup balik lagi, keluar. Sebab ada benda lain nak buat. Kenapa kita tak tinggalkan je sembahyang? Banyak kerja ni, tinggal je sembahyang. Zuhur ke asar ke, tinggal je sembahyang terus. Sebab apa tinggal sembahyang? Sebab tahu wajib tapi tak rasa wajib. Jadi tinggal je. Tak berani nak tinggal sembahyang, kita sembahyang juga. Maka betul dah tu. Kerana kita tahu ianya wajib dan kita rasa ianya wajib. Masa yang Allah bagi ni kita ambil sikit untuk sembahyang. Macam mana sibuk pun kita akan ambil sikit untuk sembahyang. Dan kebiasaan kita akan sembahyang di surau masjid, kadang-kadang sembahyang kat rumah. Tengok keadaan kan. Tapi bila ada pengajian tentang ketuhanan, tentang mengenal sifat Allah, ada orang dah tahu tak datang sembahyang. Macam sembahyang tak datang belajar. Macam mana dia datang sembahyang tadi? Dak sembahyang pun nak kira sibuk-sibuk juga, tapi kenapa ambil sedikit masa untuk boleh sembahyang? Sebab wajib. Kenapa tak boleh ambil sedikit masa untuk belajar? Sebab pengajian ada kawasan yang dekat-dekat ni. Mungkin 2, 3, 4 kilometer je, tak jauh, tak sampai 30 kilometer. 2, 3, 4 kilometer je adanya mesti pengajian tentang mengenal sifat Allah. Sebab apa kita tak pergi macam mana kita pergi sembahyang? Kita bangun tidur, celak mata, pukul 6.30, penat, bangun juga untuk sembahyang. Kat rumah lah kalau macam tu, 6.30 tu. Sedangkan tak payah sembahyang lah. Tak boleh, wajib, dan kita rasa ianya wajib. Tapi kalau kata pukul 6.30 ada pengajian berkaitan dengan kenal Tuhan melalui sifat-sifatnya, kalau 6.30 bangun, pergi tak masjid? Sembahyang memang tak sempat dah. Datang masjid 6.30 bangun-bangun, ini ada pengajian apa? Ni wajib mengenal sifat Allah. Ada kenal sifat Allah ni, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, adalah. Tapi bangun lambat dah, ambil wudu, buat apa yang patut, cepat-cepat datang masjid. Kalau tak jauh sangat, sembahyang kat belakang mana-mana, lepas tu dengar, boleh sembahyang seorang lah, sebab semua dah sembahyang waktu tu. Tapi ada tak kita buat gitu? Kita kata ianya wajib, tapi kita tak rasa ia wajib. Yang lagi teruk, dah duduk ada dalam masjid, balik, lepas tu datang balik sembahyang. Dia cuma merasa sembahyang tu je wajib, mengaji ni tak wajib. Belajar ni apa? Ni ada dua benda yang besar kat sini, iaitu diwajibkan atas segala hamba mengenal sifatnya. Kalau dah kenal tak apalah. Kalau dah kenal dah tak apa. Sangka baik lah kita, mereka dah kenal Allah dah khatam dah. Kalau tak kenal, sepatutnya macam mana diambil sedikit masa untuk sembahyang, begitulah ambil sedikit masa untuk belajar. Kan wajib sama wajib, malah lebih wajib lagi. Ada tak perkataan lebih wajib lagi? Saya tambah tu. Mana ada lebih wajib? Wajib ada satu je. Nak beritahu beratnya, lagi wajib mengaji ni daripada sembahyang. Tapi orang tak perasan mengenal sifatnya dan segala hukumnya. Fiqh, hukum tu fiqh. Ada tak kita sembahyang, kita belajar fiqh yang fardhu ain, yang wajib atas kita? Macam mana kita sembahyang? Sembahyang mesti mengaji tak boleh ni. Ni bab wuduk, bab mandi wajib, bab istinja, bab apa-apalah yang kita duk buat hayat seharian. Hukum hakam sah batal. Kita belajar tak boleh. Macam mana kita kata tak boleh tinggal sembahyang ni? Ada masa setengah jam lagi ni, kena sembahyang, tinggalkan kerja.
untuk sembahyang. Begitu juga tinggalkan kerja untuk belajar hukum hakam. Tapi tak ada gitu. Tak ada pun rasa begitu. Sebab dia rasa tak wajib. Sebab itulah para ulama kata, nak belajar kena ada, nak cari ilmu kena ada ilmu. Macam nak kaya kena ada duit. Kalau dah ada duit memang lebih kaya. Nak kaya kena ada duit. Tak ada duit tak boleh kaya. Gitu orang kata. Orang-orang kata lah. Boleh? Tak ada duit tiba-tiba nak kaya. Mana boleh? Dia kena ada duit. Buat modal sebagainya. Macam tu juga nak ada ilmu kena, nak berilmu kena ada ilmu. Nak belajar ilmu kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk belajar. Iaitu nak belajar apa? Yang kita panggil sukatan dia. Silibus mesti ada. Yang kita panggil fardhu ain. Wajib mengandal sifat-sifatnya. Kita tengok di masjid surau. Di masjid surau. Kalau wajib, okey, belajar bab sembahyang ada beberapa. Belajar bab ketuhanan dia tak? Belajar bab kenal Allah. Sifat-sifat ni lah, ada tak? Oh ada, yang ada pun batal. Yang dah ada duk ada ni batal atas apa-apa alasan tak kira lah. Habis kalau bab sembahyang tu baguslah, teruskanlah. Ada beberapa slot. Sebab wajib. Lepas tu bukan tu aja, ada bab tasawuf, wajib juga penjagaan hati. Tapi fokus kita dekat mengenal sifatnya. Ada tak pengajian berkaitan dengan kenal Allah melalui sifatnya? Wajib. Wajib. Tapi ada tak semua masjid surau ada yang wajib ni? Kalau ada berapa? Satu per sebulan ada 40 kuliah. 1/40. Yang wajib tu 1/40. Malu. Kalau yang wajib ni kurang-kurang apa? 5/40 sedap tak? 5 1. Lepas tu yang lain yang wajib juga 5 lagi. Yang sedap lah. Ini 1/40. 40 kuliah sebulan, satu je yang wajib tu. Habis 39 lagi apa? Wajib juga? Okey, wajib cari. Sepatutnya banyak pengajian ni. Kena banyakkan pengajian mengenal sifat Allah. Zaman sekarang lagilah. Sebab orang tak rasa ianya wajib. Sebab tu mereka kata, oh mengaji apa ni? Oh ni bab akidah ni. Akidah tu bab mengenal Tuhan lah. Bab sifat 20, bab akidah ni. Oh okey. Ada hal ada kerja. Nak hantar anak tuition. Nak hantar cucu tuition. Tu je lah. Lepas tu nanti datang balik dah isyak, sempatlah 10 minit, 15 minit, lepas tu sembahyang. Kalau katalah sembahyang kan, ada lagi 15 minit. Nak hantar anak tuition, nak hantar cucu tuition. Biasa gitulah orang bagi alasan. Atau apa alasan apa-apa pun. Okay. Tapi sedangkan masa ada 15 minit lagi nak habis waktu. Agak-agak dia pergi hantar tak anak dia tuition, dia pergi hantar tak cucu dia tuition. Dia pergi beli nasi tak, bungkus buat balik. Sedangkan lagi 15 minit nak habis waktu, dia tak sembahyang lagi. Dia tak beli, dia akan sembahyang. Nanti kejap lagi lepas sembahyang baru buat cerita ni. Lepas sembahyang biar lambat sikit tuition. Sembahyang ni wajib. Betul dah, bukan tak betul. Tapi kenapa 15 minit ada lagi 15 minit pengajian akidah yang dia wajib belajar? Tak apa lah. Dia boleh biar gitu kerana dia tak rasa wajib. Ramainya gitu lah. Ramainya kata bila sebab wajib, sembahyang. Itu aja yang wajib. Memanglah wajib, bukan tak wajib. Banyak lagi yang lain. Lebih-lebih lagi ni. Dan diwajibkan atas segala hambanya mengenal sifatnya, sifat Allah. Dan segala hukumnya. Hukum fiqh. Ada satu lagi berkaitan dengan tasawuf, penjagaan hati. Bukan tu aja, dan melazimkan mereka itu menjunjungkan titahnya. Lepas dah belajar, dah tahu, dah kenal hukum, dah kenal hukum, dah tahu hukum, melazimkan mereka itu menjunjung titahnya. Lepas dah tahu, junjunglah, buatlah apa yang tahu tu dia. Benda yang disuruh buatlah. Dan menjauhkan segala yang ditegahnya. Yang tak bagi buat, janganlah buat. Macam mana nak tahu benda tu boleh buat? Kenalah belajar dulu hukum fiqh. Macam mana nak tahu benda tu tak boleh buat? Kenalah belajar dulu. Oh, rupanya ni tak boleh buat. Maka janganlah buat lepas benda tu. Macam tu juga dalam ilmu akidah, kenalah tahu apa yang nak ditahu. Kena tahu apa yang wajib tahu. Sebab kalau ilmu akidah ni macam-macam, ada rendah, ada tinggi. Kita bukan tahu semua, bukan kena tahu semua. Kena tahu apa yang wajib tahu. Lepas dah tahu apa yang wajib tahu, maka belajarlah untuk tahu. Lepas tahu buat apa? Tahu saja. Sambung lagi. Yakni, lepas dah tahu ni, dah belajar, dah tahu ni. Yakni, dan telah mewajibkan oleh Allah atas segala hambanya. Sebut lagi, dah sebut dah wajib tadi. Sebut sekali lagi, wajib lagi. Atas segala hambanya. Hamba yang mana? Yang mukallaf. Akil baligh. Yang mukallaf.
mengenalkan segala sifatnya. Hei, kenapa ulang lagi ni? Mengenalkan segala sifatnya. Nya kan huruf besar kan, N tu, maknanya Allah lah tu. Sifat Allah. Kena kenal sifat Allah. Serta depan dah kenal dengan maksud belajar, tahu, itu aja. Ramai yang tahu, Abu Talib pun tahu Nabi itu betul, tapi mati tak beriman. Tahu tak memadai. Apa lagi? Serta lepas tahu tu diiktiqadkan dia dengan hatinya. Barulah masuk ke hati, pegang akan sebagai i'tiqad yang jazim atau jazam. Maksud jazam sungguh dalam hati. Mula-mula belajar. Untuk tahu dia kena belajar. Bila belajar dia dapat tahu. Ya, dia belajar dia dapat tahu. Dia dah tahu tu dia tahu daripada orang yang dia belajar tu lah, guru dia. Maka dia tahu. Bila dia tahu tu, masih lagi guru dia punya. Sebab dia ambil tahu daripada guru dia tu. Dia dah tahu. Kemudian tak habiskan situ. Dia fikir sendiri dan dia jazam dengan maksud ni aku punya, bukan guru aku punya dah. Dia berbeza dengan fiqh. Ini bab akidah. Fiqh lain. Fiqh kita belajar dengan dia. Kemudian kita tahu ini hukumnya halal mengikut mazhab Syafi'i tu. Kekal Imam Syafi'i punya. Bukan jadi kita punya. Kekal Imam Syafi'i punya. Kan kita belajar hukum fiqh. Oh, ambil wuduk kalau nak sapu kepala tu sikit memadai. Kita dah tahu. Siapa punya tu? Imam Syafi'i punya. Bukan kita punya. Habis kita amal Imam Syafi'i. Itu panggil mazhab ikut Imam Syafi'i. Akidah tak sama. Masa belajar tu dia punya. Dah tahu masih lagi dia punya. Kemudian kita jadikan kita punya. Ini bukan dia punya dah, ni aku punya. Tapi kita kena fikir lah. Fikir apa yang kita tahu tadi, fikir. Okey, tentang ketuhanan ni, tentang sifat-sifat Allah. Okey, dah faham, dah akal kita dah terima, maka itu aku punya, bukan yang guru kita punya dah. Bukan dah, kita punya sendiri. Itu jazam. Kalau fiqh dia tak sama. Fiqh tak sama. Sebab tu dia panggil fiqh wajib bertaklid. Dalam masalah fiqh ni sah batal halal haram tu lah. Maka dari segi itu wajib taklid ataupun wajib ikut. Kenapa kata wajib ikut? Wajib ikut orang yang pandai. Yang tak kenal yang pandai, 4 mazhab tu lah yang besar tu. Wajib ikut. Bukan boleh nak ikut, tak nak ikut pun boleh. Tak, wajib ikut. Mana-mana satu mazhab. Wajib ikut. Bila kita sebut ikut, dia ikutlah sampai mati. Ikut. Tapi akidah tak boleh ikut. Taklid tak boleh. Iman orang yang bertaklid, akidah orang yang bertaklid. Taklid ni ikut lah. Ikut dia. Kenapa? Allah ada? Ada. Siapa cakap? Ustaz cakap. Itu ikut. Sujud berapa anggota? 6 anggota. Saja je sujud 6 anggota. Tapi ustaz cakap 7 anggota baru sah. Ustaz ni pula ambil kat mana? Imam Syafi'i cakap. Contoh, kena 7 anggota sujud. Maka kekal juga hukum tu daripada dia. Daripada asal. Maka sah sembahyang, sah. Tapi kalau Allah ada. Sebab mak ayah dia cakap Allah ada. Dia kata Allah ada lah, tak sah iman. Kalau jazam, khilaf ulama. Jazam sungguh, tapi tetap juga taklid, iaitu ikut orang ni, ikut tok guru tu, ikut tok guru ni. Dia ikut tok guru ni tentang Tuhan. Tuhan ada, Allah ada. Ada. Allah ada. Siapa cakap? Tok guru cakap. Dan dia masuk dalam hati dia, tekan dalam hati dia secara jazam sungguh. Khilaf ulama. Ada kata terima lagi, ada kata tak terima juga. Sebab khilaf itu. Cuma dengan tak jazam, dengan jazam tapi tak, bukan jadikan dia punya tentang akidah tadi, maka dia terdedah untuk sekejap je dia boleh berubah jadi lain. Malah ketika nak mati, cerita yang sangat masyhur, syaitan akan menyerupai guru kita, orang yang kita sayang, mak ayah, untuk tarik balik. Ikut syaitan, dia menyerupa. Kalau akidah kita masih lagi mak ayah kita punya, akidah kita tok guru kita punya, maksud ikut dia. Bukan kita punya sendiri akidah, kita ikut dia. Dia kata Allah itu qidam lah. Dia kata dia tu tok guru kita lah. Allah itu waqaf. Allah itu tak sama. Bukan dia fikir sendiri. Kalau dia fikir sendiri, okey. Asal tok guru betul. Sekali sekarang aku punya lah. Tok guru nak berubah, ikut dia. Aku kekal dengan aku. Gitu. Tok guru nak ubah. Tiba-tiba dia kata Allah itu tak wujud pula. Tu dia punya pasal. Tapi masa kita belajar, dia kata Allah wujud. Dan dia bagi hujah-hujah, kita fikir hujah tu. Bila kita fikir hujah tu, kita terima, masuk akal. Kita letak jazam dekat hati, Allah ada. Dah pegang lah.
Kemudian dia berubah, dia kata sebenarnya Allah tak ada. Kita tetap juga Allah ada. Sebab dia jadi kita punya. Kalau hukum lain, dia kata setelah saya mentelaah Quran dan hadis dan istinbat daripada Quran dan hadis hukum-hukum, maka saya kata ianya haram. Tak berapa lama dia kata okey, halal lah pula. Kena ikutlah dia, sebab kita ikut dia. Halal kejap, haram kejap, tak ada masalah. Habis bila dia kata halal, kita kena kata halal jugalah, sebab kita tak reti. Bila dia kata haram, kita haram. Mazhab Syafi'i pun sendiri pun ada qaul qadim, qaul jadid. Mula-mula Imam Syafi'i kata tak boleh. Selang beberapa tahun Imam Syafi'i kata boleh pula. Dia panggil qaul jadid. Boleh ikut? Boleh ikut. Ikut dia. Itu fiqh. Akidah tak boleh. Kita belajar dengan dia yang benar. Dia kata Allah ada, Allah qidam baqa, Allah tak sama dengan makhluk, Allah qiyamu bi nafsi, Allah wahdaniyah, Allah esa. Kita pun fikir sendiri. Kena adalah dalam akal, adalah nanti kita bincang dalam ni. Ni luaran dulu. Okey, sungguh. Terima kasih Tok Guru, terima kasih. Benar Allah itu esa. Yakinlah, yakin. Tiba-tiba selang beberapa bulan Tok Guru kata sebenarnya Allah bukan esa, ada dua. Aku tetap cakap satu. Kau belajar dengan aku. Mula-mula belajar, kemudian aku proses sendiri, aku jazam sendiri dalam hati, aku punya dah. Bukan Tok Guru punya dah. Nak ubah sendiri. Aku tak ubah. Tu kan kita. Nampak beza? Fiqh tak? Dulu aku cakap haram kan dengan hujah-hujah ni. Sekarang aku dapat ilmu baru, aku dapat maklumat baru, hadis baru, aku tukar, bukan haram, halal. Boleh, kena ikut dia sebab kita tak reti. Tu fiqh. Akidah tak? Akidah tak berubah. Itu dia kata, yakni yang telah mewajibkan oleh Allah atas segala hamba-Nya yang mukallaf mengenal akan dia segala sifat-sifatnya, serta bukan tu je, i'tiqad dengan hatinya akan sebagai i'tiqad yang jazam atau jazim. I'tiqad ni maknanya kalau orang yang bagi tahu tu berubah, tetap kita kekal. Tu jazam. Dia nak berubah, adanya masalah. Kita tetap juga walaupun dia yang ajar. Tu jazam. Bukan dia dah kata berubah, kita berubah sekali. Tidak. Nampak akidah penting tak penting akidah tu. Dengan jazam. Bukan sekadar tahu, sebab ramai orang tahu. Orang kafir dulu pun tahu, musyrikin Mekah pun tahu Allah tu Tuhan. Semua tahu, setakat tahu, tapi tak nak tahu aja, nak jazam. Bila sebut jazam, kita sendiri ada hujah kita sendiri bertentang ketuhanan. Allah mestilah Maha melihat. Kerana apa? Kita ada hujah kita akan mengaji je lah. Lepas kita ada hujah kita, tiba-tiba orang lain kata, orang yang ajar kita Allah Maha melihat tu, dia kata Allah sebenarnya tak melihat, buta. Tetap kita kata Allah Maha melihat. Aku ajar kau tahu Allah Maha melihat. Tak kira. Mula-mula je kau ajar. Sekarang ni lepas kau ajar, aku jadi aku punya sendiri dah. Kau nak ubah, kau punya pasal. Aku tak ubah. Tu jazam. Sebab tu kita kena ikut Imam Syafi'i punya qaul jadid, adabnya. Walaupun Imam Syafi'i sebelum tu lain. Imam Syafi'i sebelum tu kata lain. Kemudian dia kata lain. Dia kata sembahyang 4 rakaat, 4 baca surah. Kita ikutlah dia, kita tak kerti. Kalau kerti cari lah sendiri Quran hadis kalau jumpa. Selang beberapa tahun dia kata tidak, 2 rakaat pertama je surah, lepas tu tak. Kita ikut lah. Dia berubah, kita ikut. Dia berubah, kita ikut. Dia berubah, kita ikut. Tapi dia dah wafat dah. Kalau dia ada, dia berubah, kita ikut. Sebab kita tak kerti, kita ikut dia. Kita kena ikut. Tapi dalam masalah akidah tak ada. Dah pegang, tak berubah. Tak berubah. Tu jazam, i'tiqad dan jazam. Dan mewajibkan atasnya nya tu huruf kecil kan? Huruf kecil, n tu huruf kecil huruf besar? Kecil kan? Kalau kecil maknanya nya orang lah. Dhamir tu, nya tu kembali pada orang manusia mukallaf lah. Kalau nya tu besar Allah kan? Nya tu kecil. Dan mewajibkan atasnya, maknanya mewajibkan atas setiap orang mukallaf tadi, akil dan dah balik, tahu segala hukumnya. Hukumnya nya huruf besar kan? N tu. Maknanya nya Allah. Macam tu je. Hukumnya, hukum Allah. Kena tahu, kena kenal semua hukum Allah. Bila sebut hukum maknanya fiqh. Senang, hukum maksud fiqh. Yang dinamakan dia ahkam at-taklif. Ahkam at-taklif. Hukum taklif. Ahkam tu hukum-hukum. Hukum-hukum tu ahkam. Ahkam banyak hukum-hukum taklif. Taklif ni paksa, berat, paksa. Tu taklif.
Paksa, berat, beban. Taklif. Hukum taklif, hukum yang dipaksa, hukum yang dibeban, hukum yang diberat. Jadi ahkam at-taklif, hukum-hukum yang diberat atas orang mukallaf tadi. Dalam masalah fiqh yang ada lima, iaitu barang yang wajib. Bahasa dulu barang tu perkara lah kan. Barang yang wajib, maknanya yang wajib, dan yang mandub asalnya digalakkan. Bahasa kita sunat lah, mandub sunat lah yang digalakkan. Dan yang mahzurun, mahzur ni asalnya larang, yang dilarang. Lepas tu dia pun nak tafsirkan lagi. Mahzur tu yang dilarang tu apa? Iaitu haram, dan yang makruh dan yang mubah. Itu nanti, mubah nanti dulu. Iaitu haram dan yang makruh. Jadi maksudnya larangan ada dua, iaitu haram dan makruh. Itu larangan. Lepas tu mubah tu harus lah. Jadi maknanya wajib, mandub, sunat, kita panggil sunat. Mahzur ada dua, haram, dilarang, haram dengan makruh. Satu lagi mandub kita panggil harus kan. Harus, mandub tu harus lah. Jadi ahkam at-taklif, hukum-hukum taklif, hukum yang diberat, hukum yang dipaksa, hukum taklifiyah boleh juga. Ia adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah yang bergantung pada perbuatan mukallaf. Itu maksud taklif tu. Taklif yang diberat tadi tu, yang dipaksa tu. Paksa apa? Apa yang dipaksa? Taklif adalah hukum atau perintah Allah yang mengena, yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Tu ada, dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf tu maksudnya akil balik, manusia dan jin. Akil dan balik. Dipanggil perbuatan mukallaf. Yang taklif, iaitu yang diberatkan tadi tu kan. Perintah Allah bergantung kepada perbuatan mukallaf, yang kena mengena dengan mukallaf, apa yang mukallaf buat. Kadang-kadang ianya tuntutan suruh, kadang-kadang tuntutan tuntutan suruh buat, kadang-kadang tuntutan suruh tak buat. Suruh tak buat tu larang lah, suruh tinggal lah, suruh tak buat. Ada kat suruh tak buat? Suruh ke tak suruh? Suruh tak buat, dilarang lah. Satu suruh buat, satu lagi suruh tak buat. Suruh tak buat, belit-belit ayatnya. Dilarang lah. Suruh untuk jangan buat. Suruh untuk jangan buat. Apa? Suruh apa? Suruh jangan buat. Suruh apa? Suruh buat. Suruh juga, suruh jangan buat. Jangan buat itu adalah satu suruhan. Atau bahasa lain dilarang lah. tak boleh buat, tak bagi buat. Okay. Satu lagi harus. Harus tu buat tak apa, tak buat tak apa, harus kan. Maka kita dapat faham ahkam taklif, hukum taklif, hukum yang dipaksa, yang diberati tadi, dia tak terpakailah pada bukan mukallaf. Sebab dia, hukum taklif adalah perbuatan, kalau untuk kita mudah kata, perbuatan manusia, perbuatan jin, perbuatan manusia. Bila kita kata perbuatan manusia tu yang ada 5 hukum. Sebab tu dia kata ahkam at-taklif. Kalau dia bukan perbuatan, dia tak ada hukum. Macam benda ke, binatang ke, dia tak ada hukum. Apa hukum babi? Khinzir, apa hukum? Hukum babi. Orang kata hukum babi haram. Apa hukum anjing? Mana ada? Tahu tak? Bila kita kata hukum, bila kita kata hukum, dia kena benda dengan perbuatan manusia kan? Hukum mesti perbuatan manusia, perbuatan mukallaf. Jadi anjing arak apa hukum? Tak ada hukum. Sebab arak tu bukan perbuatan manusia. Arak arak. Apa hukum babi? Babi mana ada hukum? Anjing. Apa hukum TV? Tak ada. Apa hukum handphone? Tak ada hukum. Apa hukum makan babi? Itu kan perbuatan. Apa hukum pegang anjing? Kan perbuatan memegang. Apa ada hukum? Kalau anjing mana ada hukum? Babi hukumnya haram. Mana ada babi hukumnya haram? Ada. Benda haram ni masuk neraka.
Maknanya babi masuk neraka? Mana ada? Yang ada dalam neraka manusia dan jin. Kadang kita silap sebut, tapi kita silap faham benda tu. Ada pula arak haram. Haram sebab dia kena ada perbuatan manusia baru kata haram. Minum, minum kan perbuatan. Haram memanglah. Yang haram bukan arak, minum arak. Minum tu yang haram, bukan arak. Arak mana haram? Arak najis. Ya. Arak najis je. Arak tu najis, itu je. Brand dia. Arak dia ada nama dia, najis. Okay. Dan ianya juga bila kita kata hukum ni terpakai pada perbuatan mukallaf manusia dan jin, maka dia tak terpakailah pada binatang. Apa hukum ayam berzina? Tak ada kena-kena ayam berzina. Tak boleh kena asingkan. Apa hukum lembu tak tutup aurat? Tak ada, sebab dia bukan mukallaf. Mukallaf ni akil manusia dan jin yang berakal, ada akal dan dah baligh. Jadi maknanya tak adalah hukum. Apa hukum orang gila tak puasa? Tak adalah. Sebab dia tak ada akal, tak adalah hukum. Apa hukum bayi tak solat? Mana ada? Mana ada hukum bayi tak solat? Mana ada? Nah, jadi itu masuk hukum. Jadi maksud ahkam at-taklif, hukum taklif, hukum yang dipaksa. Jadi tak payah duk paksa kucing tu pakai baju. So kita tengok kucing pakai baju, tak payah paksa kucing pakai baju, tak payah. Sebab dia tak ada tekanan bagi dia. Dia tak ada paksaan. Dia nak bogel pun boleh. Tak payah duk sibuk tutup pakaikan lembu tu seluar, tak payah. Sebab dia tak ada tekanan dekat dia, tak diberhati. Dan lagi dengan melazimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lagi telah melazimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mewajibkan atas segala hamba-Nya. Melazimkan pun boleh juga, mewajibkan. Lazim tu maksud wajib, boleh juga. Telah melazimkan, menyuruh, boleh juga. Mewajibkan, sama juga, wajib dua wajib ada juga situ. Atas segala hamba-Nya, menjunjung titahnya, perintah Allah, dan mendatangkan, dan dengan mendatangkan, junjung tu perintah Allah dengan cara macam mana? Dengan mendatangkan dan memperbuatkan barang yang disuruh, ialah buat apa yang disuruh, daripada segala yang wajib dan yang sunat dan yang harus. Barang yang disuruh ni sebenarnya ada dua je, iaitu yang disuruh adalah wajib dan sunat. Dia dua tu. Dan barang perkara yang disuruh daripada segala yang wajib dan sunat. Itu satu. Yang disuruh adalah wajib dan sunat. Dan yang harus ni bukan yang disuruh. Cerita lain. Mana ada tiga? Dalam lima tu terbahagi pada tiga. Lima hukum taklif terbahagi pada tiga. Yang pertama, yang disuruh, iaitu wajib dan sunat. Yang kedua, yang harus. Tak ada, dia saja-saja je yang harus. Yang ketiga, kategori ketiga, yang dilarang, iaitu dan menjauhi daripada segala yang haram dan yang makruh. Jadi ada tiga je. Ada tiga kategori. Dalam lima tu terbahagi kepada tiga kategori. Jangan kita baca gini. Sebab tu dalam kitab kita asal, dia tak ada titik tau. Bila kita asal dia tak ada titik, kalau kita tengok Rumi ni, boleh salah faham tau baca ni. Tengok dan mewajibkan atas segala hamba-Nya, Allah wajibkan atas segala hamba-Nya, menjunjung titahnya, buat apa yang Allah perintah, dengan cara mendatangkan dan memperbuatkan barang perkara yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh? Daripada segala yang wajib dan yang sunat dan yang harus. Kalau koma kat situ salah. Dia bukan koma kat situ, ataupun dia bukan garis, dia bukan kat situ. Dia dua je. Segala yang wajib dan yang sunat, tu aja. Maknanya barang perkara yang disuruh adalah wajib dan sunat. Mana nak tahu wajib dan sunat? Tengok kat atas tu. Tengok dan mewajibkan atas sikit tu. Dan mewajibkan atas mengenalkan segala hukumnya, dan dinamakan dia ahkam at-taklif yang lima, iaitu barang yang wajib dan yang mandub. Dua je kan? Lepas tu yang mahzur, itu yang dilarang pula. Haram dan makruh, mubah duk asing. Jadi tiga. Tapi kalau kita baca yang bawah ni, hati-hati.
Nanti kita kata Allah suruh buat yang wajib, Allah suruh buat yang sunat, Allah suruh buat yang harus, yang mubah. Tak. Yang harus tu cerita lain, ni cerita lain, kena garis tu. Jadi yang Allah suruh buat yang wajib dan yang sunat, yang harus Allah tak suruh buat. Tapi boleh buat. Kan harus, nak buat boleh, tak nak buat boleh. Dan Allah larang untuk buat dua perkara, iaitu yang haram dan yang makruh. Dia tambah satu lagi, dan yang menyalahi yang aula. Menyalahi itu khilaf. Aula tu utama lah. Jadi khilaful aula, istilah asal je menyalahi yang aula ni istilahnya adalah khilaful aula. Khilaful aula, menyalahi yang lebih aula. Tukar lagi, menyalahi yang lebih utama. Menyalahi yang lebih utama ni diduduk di antara menyalahi yang lebih utama diduduk di antara harus dengan makruh. Peringkat dia pertama sekali wajib, lepas tu sunat, lepas tu harus, lepas tu makruh, lepas tu haram kan. Tu dia punya peringkat tu. Jadi wajib, sunat, okay, harus, makruh. Di antara harus dengan makruh ni ada satu lagi kat tengah-tengah. Namanya khilaful aula. Nak kata makruh tak sampai. Nak kata harus lah. Nak kata harus tu maksud boleh, macam tak berapa nak suruh, macam tak berapa nak boleh. Tapi nak kata makruh tak juga. Duduk tengah-tengah. Jadi kita bincang benda apa tu. Jadi Allah suruh buat dua je, yang wajib dan yang sunat. Dua je Allah suruh buat. Dua je Allah suruh buat. Cuma wajib dan dilarang haram dan makruh. Cuma yang taklif tu, yang dipaksa, yang diberat tadi ada dua. Yang dipaksa. Pertama paksa buat, ya kita panggil wajib. Yang kedua paksa jangan buat, kita panggil haram. Ada dua. Kita umat Islam dalam masalah fiqh ada dua benda. Satu paksa suruh buat, paksa kena buat. Yang kedua paksa jangan buat, paksa juga tapi jangan buat. Dua. Jadi dapat kita faham. Ada lagi satu lagi, paksa ringan. Paksa tapi ringan, sunat. Paksa juga tu. Buat sunat, paksa tapi ringan, tak buat tapi paksa. Ataupun paksa jangan buat, dia panggil makruh. Jangan buat, tapi kalau dia buat biarlah, dia panggil paksa ringan. Paksa juga. Wajib paksa berat, haram paksa berat. Wajib paksa berat suruh buat, haram paksa buat suruh jangan buat. Sunat paksa tapi ringan, tak buat pun biar je. Makruh paksa jangan buat tapi dia buat pun biar je. Tu harus, tak kisah. Mana-mana harus. Tu paksa lah. Bila kita faham dalam Islam ni, dalam hukum fiqh ada paksa, maka macam mana kita terjemahkan ayat la ikraha fid din? Tidak ada paksaan dalam agama. Macam nak faham tidak ada paksaan dalam agama? Tu paksa tu. Semayang tak paksa. Kenapa semayang maghrib tadi? Kalau tak kena paksa semayang maghrib, memang tak semayang. Buktinya nak tanya, duha tadi semayang? Semalam witir semayang? Apa lagi yang sunat banyak lah benda-benda yang sunat. Kenapa tak buat? Qabliyah zuhur tadi buat, ba'diyah zuhur buat, qabliyah asar buat tak 4 rakaat? Qabliyah asar 4 rakaat tak buat. Sebab apa? Sebab paksa, tapi paksa ringan, tak buat pun tak apa, sunat. Kenapa maghrib tadi buat? Sebab paksa berat. Tak boleh kena buat. Habis macam mana dengan ayat la ikraha fid din? Tidak ada paksa dalam agama. Tidak ada paksa dalam agama dapat dipahami dengan sambungan ayat selepas itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itulah dia. Maksudnya sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dengan maksud tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Nak masuk Islam tak ada paksa. Kau kena masuk. Tak ada paksa. Tak ada paksa. Tapi kalau dah masuk, kena paksa. Dia panggil istilah ahkam at-taklif. Hukum yang kena paksa, kena buat. Jadi dalam Islam penuh dengan paksaan. Sama ada paksaan berat, wajib dengan haram, atau paksaan ringan, sunat dengan makruh. Harus pun ada juga, boleh buat. Okey. Betul ada orang kata kan, kenapa tak pakai tudung? Tidak ada paksaan dalam agama. No. Kenapa kau kafir? Tidak ada paksaan dalam agama. Baru betul. Kalau orang kafir lah, dia kafir. Kenapa kau kafir ni? Masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul.
Engkau terpaksanya paksa. Engkau dah masuk Islam, adik-beradik engkau masih lagi kafir, engkau kena paksa dia masuk. Jawapan apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Tapi di Islam, kenapa tak tutup aurat? Tidak ada paksaan. Kenapa tak puasa, tak sembahyang? Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak. Ada paksa. Malah ada 4 paksa. Paksa teruk, paksa berat dengan paksa ringan kan tadi. 4 paksa. Sedap je dia kata gitu. Khilaful aula, sikit khilaful aula. Sebab dia kata menyalahi yang aula, yang bagi aula. Khilaful aula menyalahi yang lebih utama. Dia di antara harus dengan makruh. Nak kata makruh tak sampai, nak kata harus terlebih berat sikit. Berat sikit. Contoh khilaful aula. Saf ada 01. Orang dua, ada 3-4 orang kat belakang. Saf kedua. Tiba-tiba saf pertama ada 01. Dia 3-4 orang tadi kat belakang. Sila. Hukum sila tu khilaful aula. Sila khilaful aula. Makruh. Kalau makruh kan tak makruh. Dia suruh orang lain naik saf. Ada 4 orang. Tempat kosong saf pertama ada 1. Sila. Dia suruh tu, hukum tu khilaful aula. Harus. Tak sampai harus, dia berat sikit pada harus. Macam tak berapa nak harus. Makruh. Haram lagi lah tak. Makruh. Tak sampai tahap makruh. Sikit. Dia panggil khilaful aula. Apa lagi? Air ada sikit je. Air untuk ramai-ramai ada sikit air. Nak ambil wuduk, ramai nak sembahyang. Dia bila tak ada air, tayamum lah. Kan, tayamum lah. Tapi bila siapa tak dapat air tu, tayamum lah. Cuma air adalah sempat untuk seorang wuduk. Adalah ke air, tak kisahlah. Bukan air dia lah, maksud air ramai-ramai. Air telaga ke air apa. Tapi tinggal sikit, 1 gayung ke. Untuk seorang aja wuduk. Dia pun ramai-ramai ni. Dia boleh je ambil, dah pegang dah pun. Bila dia ambil pakai air, orang lain tayamum lah. Dia pun, tak apa. Sila. Aku tayamum. Dia orang pun wuduk. Bila dia wuduk, tak ada air. Bila tak ada air, ni bukan air dia. Kalau air dia kena pakai air dia. Ni air telaga ke. Maka dibagi orang air dan menyebabkan dia tayamum. Khilaful aula. Apa lagi? Khilaful aula ni dahulukan orang lain dalam bab ibadah. Itu khilaful aula. Ada satu kain. Satu je kain. 5 orang telanjang. Kenapa telanjang? Buatlah masalah apa pun. Kena hanyut ke banjir ke apa ke. Buat masalah je ni. Kain ada satu. Kain tu tak ada siapa-siapa punya. Siapa-siapa boleh ambil. Ada 5 orang telanjang. Kalau seorang ambil, seorang tu dah tutup aurat. Yang lain tak tutup. Sebab tak ada kain. Kain pula bukan tak ada siapa-siapa punya. Dia pun sila. Tak apalah aku telanjang. Sila. Khilaful aula. Haram tak haram, tak ada kain. Khilaful aula. Kalau kain dia wajib dia tutup, tu kain dia bukan kain dia. Atau nak faham khilaful aula. Ataupun ada perempuan baik. Perempuan ni baik agamanya. Ada 2 orang lelaki nak cari jodoh. Perempuan ni baik. Dia pun 2 orang ni nak berebut. Seorang kata tak apalah, kau ambil kau kahwin lah. Aku tak apa, nanti aku cari lain lah. Khilaful aula. Sebab nak cari, dia nak dua-dua nak kahwin lah ni. Dua-dua nak kahwin, nak cari jodoh. Jumpa perempuan baik agamanya. Dia pula mengundur diri. Biarlah aku mengundur diri. Tak, rebut dah weh. Khilaful aula kalau bagi. Sebab dia tengah cari jodoh. Macam tu lah. Tapi kalau dalam masalah bukan ibadah, sunat pula bagi orang. Yang tadi bagi orang hukumnya khilaful aula. Kalau dalam masalah dunia, sunat pula bagi orang. Contohnya dia dapat terima, dia 2 orang layak terima zakat. Tapi zakat ada untuk seorang aja. Dia bukan dunia tu. Dia kata tak apa, engkau lah terima zakat. Aku tak dapat pun tak apa. Padahal dua-dua layak. Zakat ada satu aja untuk seorang. Yang itu dia berebut pula. Dalam bab ibadah bagi orang. Soft, sila. Sampai tak mau masuk soft, bagi juga orang. Allah. Tapi dalam masalah dunia, siap. Dalam masalah zakat ke apa, yang tak layak pun siap mohon lagi. Terbalik kod. Ada makanan yang cukup hanya untuk beberapa orang aja. Katalah
makanan cukup untuk 3 orang. Orang ada 4. Tak apa. Kau ambil, aku tak ambil pun tak apa. Kita tak. Kita faham dulu. Itulah masalah dunia. Terbalik. Masalah ibadah, dahulukan orang lain, khilaful aula. Kemudian berkata rahimahullah, sambung lagi, wa wa'ada man ata'ahul jannah bi rahmatihi wa aw'ada man khalafa amrahu bin nari wa azabihi. Allah, ni panjang ni. Sempat ke nak cerita? Saya cerita panjang sikit lah cerita ni. Tapi cerita seronok. Kita tak masuk lagi dia punya isi. Ini cerita ni. Kemudian artinya, dan menjanjikan mereka yang taat. Allah telah menjanjikan mereka yang taat akan dia syurga. Allah janjikan orang yang taat dengan syurga. Syurga tadi yang dapat dengan rahmatnya, rahmat Allah. Jadi maksudnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Dan menjanjikan seksa orang yang menyalahi suruhnya, yang melanggar perintah Allah, dengan neraka dan seksanya. Tapi kat bawah sekali dia kata ada kat bawah tu, jauh sangat, jauh kat situ, dengan bersalahan perjanjian seksanya, mudah-mudahan diampunkan dengan semata-mata rahmatnya. Dia gini, yang atas tadi, masuk syurga, dia kata sini, orang yang taat Allah janji masuk syurga. Tapi masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Masuk neraka dengan keadilan Allah. Seseorang yang masuk neraka kerana keadilan Allah. Seseorang yang masuk syurga bukan dengan keadilan Allah. Masuk syurga dengan rahmat tu, dengan rahmatnya. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan keadilan. Kalau sebut keadilan, maknanya kita beramal, kemudian Allah masuk ke dalam syurga kerana keadilan Allah. Bukan. Kita masuk syurga dengan rahmat. Tengok, akan di syurga dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Kerana kita masuk syurga bukan dengan amal ibadah kita, kerana nikmat yang Allah beri sangat banyak, tak terbalas. Ada satu kisah, Jibril pernah cerita kepada Nabi. Ada seorang lelaki, dia melakukan ibadah tak henti-henti selama 500 tahun. Cerita lama lah, 500 tahun masa tu 1000 tahun nama biasa je, macam tu lah. 500 tahun dia mengasingkan diri, duduk dekat sebuah pulau seorang-seorang, tak buat maksiat. Dia mengasingkan diri daripada orang. Dia langsung tak buat maksiat. Dia cuma minta kat Allah rezeki, iaitu janji boleh hidup tak mati juga lah. Maka Allah kurniakan kat dia satu mata air sebesar ibu jari untuk minum, keluar mata air tu. Dia minum, untuk minum. Dan ada satu pokok delima. Pokok delima tu berbuah, dia makan. Itulah dia hidup selama 500 tahun. 500 tahun tak buat maksiat langsung. Dia hanya buat ibadah dan dia berdoa nak mati dalam sujud. Akhirnya dia mati dalam sujud. Pada hari kiamat, bila dah timbang amalan dia, maka malaikat pun kata dekat lelaki tadi, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dia kata tak apa. Masukkan aku syurga dengan amalan baik yang aku buat 500 tahun. So malaikat kata masuk syurga dengan rahmat Allah. Takkan nak masuk syurga lagi 500 tahun buat ibadah tak buat maksiat. Masuk syurga. Cuma malaikat kata masuklah ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia kata tak. Masukkan aku syurga dengan amalan aku yang aku buat 500 tahun. Atas permintaan dia, akhir sekali dikumpulkan segala nikmat-nikmat Allah yang bagi kat dia, timbang semua amalan dia, akhir sekali nikmat yang Allah bagi dekat dia sikit pun tak boleh terbalas dengan 500 tahun nak ibadah dia. Sikit pun. Padahal Allah bagi apa je? Kita nampak Allah bagi air dengan buat 5, kan? Tu je kita nampak. Tapi sebenarnya Allah bagi terlalu banyak nikmat. Banyak sangat nikmat sampai tak boleh nak balas. Sedikit aja, sikit pun nikmat yang Allah bagi tak boleh nak balas 500 tahun. Saya nak tanya,
Betul ke? Betul. Nikmat dia dapat macam-macam. Kita fikir nikmat yang Allah bagi kat kita. Nikmat buang air kecil, nikmat kencing. Kalau tak boleh kencing sehari, duit dalam bank ada 10 juta. 10 juta duit dalam bank, 2 hari tak boleh kencing. Buat pembedahan ke buat apa tak boleh. 3 hari tak boleh kencing. 4 hari boleh tak? Macam tak logik kan? Tak apa lah, 5 hari embung habis lah. Tiba-tiba ada orang kata, bagi aku 5 juta, aku boleh buat pembedahan ke apa buat lah. 5 juta pula, 10 juta. 10 juta nak bagi tak? Bagi. Bukan 10 juta, ada 100 juta bagi. Baru kencing satu, tak boleh keluar. Banyak lagi benda lain. Makan banyak, najis nak keluar. Kalau tak boleh keluar macam mana? Ramai orang tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Akhir sekali nak keluar kat mana? Keluar kat perut, nak tebuk gantung kat tepi. Ada ramai orang tak boleh kencing. Ada, saya pernah jumpa. Dia batu karang, menggigil dia nak kencing, merah muka, teran, keluar sikit kata, sikit je keluar batu karang. Setiap kali nak kencing je dia dah risau. Dia punya teran tu sampai menggigil. Kerana keluar darah, ada batu karang. Tu cakap dia, dah pergi doktor semua, dah pergi dah. Duit ada lagi. Kalau banyak-banyak ni sanggup tak ada bayar? Sanggup. Habis semua pun sanggup. Jual rumah pun sanggup. Ni rumah aku ni, banglo, bagi aku boleh kencing. Normal balik boleh kencing. Banglo ni ambil kat siapa yang boleh buat. Sanggup. Habis duduk nak, aku duduk bawah jambatan tak apa. Iya, kita tak kena tak tahu. Nak bagi tahu, nikmat kencing pun tak boleh bayar. 5 berjuta-juta berapa banyak, tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Maka kita masuk syurga dengan nikmat yang Allah bagi tu kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan keadilan. Kalau dengan keadilan tadi lah diriwayatkan pula ada satu hadis, sebab salin satu hadis, la yunjiya ahadan minkum amaluhu, tidak ada seorang pun yang selamat di akhirat nanti kerana semata-mata amalannya. Qala rajulun, kata seorang lelaki, wala iyyaka, walaupun diri kamu sendiri ya Rasulullah. Nabi jawab, qala wala iyaya, walaupun aku sendiri, illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin, melainkan semua selamat dengan rahmat Allah. Kita dapat faham ke? Allah masukkan kita ke dalam syurga kerana dengan rahmat Allah. Masukkan ke neraka dengan keadilan Allah, berdasarkan yang dapat kita faham macam ni. Yang pertama, Allah adalah makhluk, adalah hak mutlak Allah. Makhluk ni hak mutlak Allah. Allah nak buat apa dia boleh buat. Kemudian Allah ciptakan makhluk daripada tak ada kepada ada. Dan Allah nak masukkan ia ke dalam syurga atau neraka, terpulang. Allah tak terikat dengan apa-apa sekalipun, hatta dosa pahala sekalipun Allah tak terikat. Sebab Allah cipta kita daripada tak ada kepada ada, maka terpulang pada Allah nak sama ada nak masukkan syurga atau neraka. Jika Allah masukkan syurga, kita kata dengan rahmatnya. Bila kita kata Allah masukkan ke dalam neraka sebagai beradab, kita kata kerana keadilannya. Tapi hakikatnya Allah masukkan, nak masuk dia masukkan, nak masuk sekadar beradab dengan Allah. Macam mana kita nak faham beradab dengan Allah? Setelah ditimbang amalan dekat mizan, dekat timbangan, maka berat sebelah dosa, contohnya berat sebelah dosa, kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka, mencuci segala dosa-dosa dia sampai habis, kemudian masuk ke dalam syurga. Kan? Itu dia maksudnya masuk neraka dengan keadilan Allah. Sekadar habis dosa dia, masuk syurga. Adil tak? Adil. Keadilan Allah, hukum apa yang salah saja, kemudian keluar daripada neraka lepas dah habis dihukum daripada dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam syurga. Masuk dalam syurga tu sekadar pahala yang dia buat ke apa? Masuk dalam neraka sekadar dosa yang dia buat. Habis dosa kena bakar, masuk dalam syurga. Kemudian masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga tadi tu sekadar pahala dia.
Tak. Kat situ lah. Kalaulah adil masuk ke dalam syurga kerana keadilan Allah, kalau kita pakai gitu, masuk dalam syurga sampai habis pahala. Dah habis pahala. Tapi kenapa masuk ke dalam syurga selama-lamanya? Sebab tu masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita tak, tapi masuk neraka dengan keadilan. Sebab tu hanya yang dosa saja. Habis dosa maka masuk syurga. Jadi masuk syurga kerana rahmat Allah. Macam mana pula kalau timbang-timbang belah pahala pula lebih, belah dosa sikit, masuk dalam syurga? Macam mana dengan dosa? Masuk neraka? Tak masuk, sebab berat belah tadi, berat belah dosa. Maka masuk neraka kejap pun juta-juta tahun lah juga. Lepas dah masuk neraka, masuk ke syurga sebab dosa dah habis kena bakar. Masuk syurga selama-lamanya, betul dengan rahmat Allah. Dan masuk neraka kerana keadilan, sekadar yang jahat aja, yang dosa saja yang dibakar. Kalau berat pula belah yang baik, pahala berat, masuk dalam syurga kan? Dosa sana ben tu bakar. Maksudnya tak kira. Tak kira. Tidak ke masuk ke syurga dengan rahmat Allah? Dengan rahmat Allah. Dosa dia kira tak ada, sebab berat belah pahala. Dan bila masuk pula dengan pahala yang ada tadi, masuk pula selama-lamanya. Bukan masuk sekadar pahala yang ada je. Tidak, selama-lamanya. Kerana itu maksud masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Kalau masuk dengan keadilan Allah, kejap je lah masuk. Habis pahala, banyak mana sangat pahala itu. Habis pahala, keluar balik nak duduk mana. Masuk kekal selama-lamanya. Itu maksud, itu dia kata di sini. Dan menjanjikan mereka yang taat akan di syurga dengan rahmatnya. Okay? Nak berhenti kat mana? Yakni, dan telah menjanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya pada Quran. Allah dah janji. Dan atas lidah nabinya. Macam mana boleh tahu? Atas lidah nabinya, melalui nabi lah, wahyu yang Nabi sampai pada kita, bahawasanya orang yang bertaat itu dibalas pada hari yang kemudian, hari kiamat, dengan dimasukkan dia ke dalam syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan berita gembira pada mereka beriman, berbuat baik, beramal soleh, bahawasanya akan dapat syurga yang mana sungai mengalir kat dalamnya. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang kafir yang mendustakan ayat Allah, maka mereka ahli neraka dan kekal dalamnya. Dan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah dah janji macam tu, perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala pada kebajikan itu tiada menyalahi dia. Bila Allah dah janji, Allah tak menyalahi. Insya-Allah, jika Allah izinkan, jika Allah nak, kerana firman-Nya innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak menyalahi perjanjian kebajikannya, ataupun sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Memungkiri janji. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiada ia menyalahi perjanjian kebajikannya. Itu orang dulu cakap. Orang sekarang cakap sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Tapi dia kata kat sini menyalahi perjanjian kebaikannya. Yang baik yang Allah janji baik. Nampak? Allah janji baik, maka kita kata Allah janji buat baik, maka balas baik. Maka kita kata Allah tidak memungkiri janji. Bila Allah janji buat baik, maka Allah akan balas baik. Itu kan? Bersalahan tak sama. Tak sama bersalahan perjanjian seksanya. Allah janji apa? Allah janji kalau buat jahat Allah seksa. Itu lain. Bersalahan. Okay? Mudah-mudahan diampunkan dengan semata-mata rahmatnya dan karamnya. Karam tu bukan karam kapal, karam bahasa Arab. Karim, mulia. Bukan karam ni, karam. Karim tu karam. Karam. Bukan karam. Jua. Jadi kita kata ini, Allah tidak memungkiri janji. Jika Allah janji kita buat baik, Allah balas syurga. Allah tidak memungkiri janji. Kita kata gitu. Okay. Tapi kalau kita buat jahat, Allah akan balas jahat, balas neraka. Mudah-mudahan Allah ampun juga. Gitu. Macam berat sebelah. Iyalah. Macam mana? Sebab cantik ayat dia, sangat cantik. Sebab tu kita baca masa doa azan kan, innallaha la yukhliful mi'ad, yang last sekali. Sebab nak bagi maqam mahmud dekat Nabi kita, maqam mahmudanil ladzi wa'adtah, kan, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berilah, ya Allah, engkau berilah satu maqam mahmud, maqam yang terpuji. Maqam yang terpuji.
yang telah engkau janjikan sesungguhnya. Engkau tidak mungkiri janji. Biasa dengar kat TV, kat radio. Faham tak apa benda? Nabi, kita minta Allah bagi maqam mahmud, maqam terpuji, maqam yang paling tinggi, nombor 1 dekat akhirat nanti, yang mana Allah dah janji dah nak bagi. Kalau Allah dah janji nak bagi, kenapa kita minta lagi? Dah Allah dah janji kan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janji. Yang mana Allah dah janji nak bagi maqam mahmud, maqam yang tertinggi, yang terpuji dekat Nabi kita dekat akhirat nanti. Kita pun minta, ya Allah bagilah maqam yang terpuji kat Nabi kita. Nak minta apa? Allah dah janji, tak perlu minta. Sebab Nabi kata, siapa yang minta pada Allah, aku diberi maqam mahmud, maqam terpuji, maka aku akan tolong dia dekat padang mahsyar nanti. Ni lah kabel realnya kabel. Nabi dah tahu dia akan dapat maqam tertinggi. Allah dah janji dekat dia dapat maqam yang paling nombor 1. Dia pula kata dekat umat dia, aku boleh tolong, aku boleh jadi kabel korang semua, dengan syarat korang minta pada Allah supaya Allah bagi aku maqam yang tertinggi. Kejap, memang Allah dah bagi maqam tertinggi, tapi kau minta aja. Kalau kau minta aku, kau doakan supaya Allah bagi aku maqam yang tertinggi, aku tolong. Sebenarnya memang Nabi dapat maqam dah pun. Itulah realnya kabel. Kabel yang kita nak, istilah kita panggil syafaah, itulah kabel. Wallahu alam. Dan kemudian berkata rahimahullah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Berhenti kat situ. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ada lagi ni, aduh, banyak lagi. Tak masuk lagi bab pada menyatakan i'tiqad. Tak masuk lagi. Akan datang kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha